Punca yang kedua ni ialah mungkin aku bukan kasih salah kerajaan, tapi aku boleh cakap juga pasal kerajaan lah. Hey, what's up guys? Assalamualaikum semua orang. Selamat Hari Raya Adil Adha kepada kamu semua. So dalam video ni guys, aku mau cerita pasal banjir. Aku cerita pasal banjir ni kan sebab di kawasan aku ni, di daerah Kota Belud ni kan, boleh dikatakan balik-balik banjir. Asal hujan, air mesti naik. Asal hujan, mesti banjir. So aku pun cubalah cari apa punca banjir ni kan. Aku ada jumpa lah beberapa punca utama. So aku mau share dengan kamu semua. So jom. Okay, kita mula dari kenal kita punya hutan dulu lah. Okay, macam ni, Malaysia dan Borneo ni kan guys, kita ni ngam-ngam terletak di garis lintang khatulistiwa. Lepas tu kita ni ada dua musim je, sama ada musim panas ataupun musim hujan, musim kemarau ataupun musim tengkujuh lah. Lepas tu tempat kita ni memang terima taburan hujan yang sangat tinggi. Dan kita punya hutan di Malaysia ni, di tempat kita ni, hutan jenis tropika. Jadi banyak kawasan hutan yang besar, banyak hutan tebal, hutan-hutan simpan. Jadi so bila hutan kita begitu, kita secara lumrahnya hutan kita ni memang perlu air yang sangat banyak lah kan. Jadi ngamlah kita ada hutan yang besar, lepas tu kita ada taburan hujan yang tinggi. Jadi fungsi hutan ni, okay, secara ringkasnya kan, fungsi hutan ni kan dia macam span, dia boleh menyerap air. Hujan yang turun dari langit tu, lepas tu kena dengan permukaan bumi ni kan, okay, terutamanya kawasan hutan ni dia menyerap air hujan tu sebanyak 2 hingga 20%. Jadi air yang kena serap tadi tu kena agi dengan anak-anak pokok. Sebab tu dia umpama span. Lepas tu pokok-pokok yang banyak tu pula kan, dia pokok yang banyak-banyak tadi tu dia pula boleh jadi rintangan air. Maksud dia air tidak terus jatuh pergi permukaan bumi, dia terus laju turun pergi sungai. Lepas tu bila banyak pokok, banyak juga akar. Jadi akar-akar ni kan dia berfungsi, dia pegang tu tanah supaya tanah tu jadi kuat. Jadi maksud dia tidak senang-senang terhakis lah bila ada hujan ataupun ada aliran air yang laju lah. So itulah fungsi hutan. Aku harap kamu faham lah pasal hutan tu. Jadi antara puncak utama banjir ni kan ialah sungai yang kita ada ni dia tidak mampu sudah untuk tampung air yang begitu banyak. Kenapa tidak dapat tampung? Sebab sungai ni antara dia sungai-sungai itu sudah jadi cetek. Dia jadi cetek ni sebab banyak sudah tanah mendap di dasar sungai itu. Tanah-tanah tu dia datang dari kawasan-kawasan sekitar tu lah. Terutamanya bila kawasan sekitar sungai itu banyak sudah kawasan yang kena buka. Maksud aku banyak sudah kawasan-kawasan yang kena tebang. Contoh dia macam pembalakan yang tidak terkawal lah. Bila tidak ada sudah pokok di kawasan-kawasan sekitar tu kan, air hujan yang begitu banyak tadi tu dia turun jatuh pergi permukaan bumi, dia terus direct pergi sungai. Jadi bila tidak ada lagi rintangan air, tanah pun sudah tidak kuat kan, sebab tiada sudah akar, tiada sudah pokok. Air tu dia hakis tu tanah. Maksud dia tiap kali hujan tu memang air tu dia akan bawa tanah pergi sungai. Jadi tanah pun berkumpul semua pergi sungai. Sebab tu sungai itu boleh jadi cetek sebab banyak sudah tanah yang mendap di situ. Bila sungai sudah tidak dapat tampung air tu pun melimpah keluar lah dari sungai itu. Jadi itulah sebab-sebab kampung-kampung sekitar sungai itu kan banyak yang kena naik air. Itu punca utama dia. Lepas tu punca dari hakisan sungai pun boleh jadi juga. Dia ada dua faktor. Yang pertama faktor semula jadi. Kalau faktor semula jadi ni kan, air yang mengalir di sungai itu dia terlampau laju, dia terlampau deras. Jadi dia pergi hakis tebing-tebing sungai itu kan. Jadi tebing sungai itu pun runtuh. Lepas tu tanah-tanah dari runtuhan tu pun dia kasih boleh jadi mendap dalam sungai. Lepas tu sebab yang kedua pula akibat tangan manusia lah. Okay, ini cakap ringkas saja. Akibat tangan manusia ni memang berpunca dari pembalakan yang tidak terkawal lah. Macam yang aku cakap tadi, bila banyak kawasan yang sudah kena buka, lagi-lagi kalau kawasan bukit sudah kena maju kan, tanah-tanah dari bukit ni paling senang runtuh. Jadi bila sudah runtuh, dia terus direct pergi sungai. Boleh juga cakap yang ada juga punca yang berpunca daripada perubahan iklim lah. Tapi perubahan iklim ni bukan punca utama lah, sebab sebelum ni pun hujan juga tapi tidak juga terlampau banjir kan. Jadi sekarang pun hujan juga.
macam susah juga mau cakap kalau hujan ni dia punya kuantiti makin banyak, makin tahun makin banyak yang turun kan. Hujan tu memang tetap hujan, tapi kita punya permukaan bumi ni yang berubah. Jadi perubahan iklim ni pun boleh jadi punca juga, sebab memang yang tahun-tahun sekarang ni kan, kita punya cuaca ni tak berapa menentu. Kalau dulu kita dapat tahu yang awal tahun musim hujan, tapi yang tahun ni dia sudah berubah. Dia awal tahun pun hujan, pertengahan tahun pun hujan. Kadang-kadang sepanjang tahun tu ada je hujan-hujan yang berterusan kan, hujan lebat, hujan yang berterusan. So banyak kesan bila sudah kawasan tu sudah kena banjir kan. Contohlah macam kawasan aku ni kan, aku punya kampung tempat beliau aku, tempat ibu bapa aku tinggal pun memang kawasan yang jarang naik air. Tapi hari tu bila banjir besar terjadi di daerah aku ni kan, air memang sampai sana, air memang sampai masuk rumah. So kesan-kesan banjir ni kan, pertama ialah kemusnahan tanaman. Bila air tu masuk pergi kawasan kampung kan, banyaklah tanaman-tanaman orang kampung yang kena langgar oleh banjir ni. Yang kedua, ternakan mati. Mungkin ternakan tidak sempat kena pindah, ataupun ternakan tu tidak sempat lari pergi tempat yang tinggi. Banjir ni juga dia boleh kasih rosak rumah. Mana-mana rumah yang kena langgar air tu kan, mana rumah yang tak berapa kukuh sudah tu memang hanyut terus kena bawa air. Lepas tu perabot-perabot di dalam rumah rosak, kereta pun rosak, semua masuk air. Kalau di Kota Belud ni yang paling kritikal bila air naik di kawasan yang sebelum Pekan tu kan, bila air naik di sana dia kasih rosak ke jalan raya. Memang balik-balik rosak lah, asal ada banjir besar memang jalan raya tu rosak. Jadi JKR pun balik-balik lah kasih baik tu jalan kan, sebab ramai orang komplain jalan tu jalan utama, orang mau pergi beli makanan apa semua, mau pergi kerja apa semua kan. Jadi benda tu dia bagi kesan sama kerajaan lah, banyak duit yang keluar untuk selenggara jalan raya tu. Kesan kepada kerajaan pula, kerajaan perlu kasih sedia tempat yang selamat lah untuk penduduk-penduduk yang terjejas oleh banjir ni kan. Dorang perlu kasih sedia tempat tidur yang selamat, dorang perlu kasih sedia makanan dan minuman. Sementara dorang punya kampung tu dia punya air banjir tu surut kan, jadi semua tu memerlukan duit. Itulah yang memberi kesan kepada kerajaan lah. So pendek cerita lah kan guys, sebelum ni kan memang ada juga banjir lah, tapi banjir yang jarang-jarang berlaku. Sampailah tahap yang sekarang ni, kalau macam ada banjir, kalau macam hujan yang kuat sudah kan, orang standby sudah pindah kereta pergi kawasan-kawasan yang tinggi. Kalau di Kota Belud ni aku perasan terlampau selalu banjir ni kan. Lepas gempa bumi di Gunung Kinabalu tu kan, kawasan-kawasan bukit banyak tanah runtuh. Jadi tanah-tanah tadi tu dia terus lari pergi sungai. Jadi bila lari pergi sungai, sungai di sini pun dia sungai di daerah aku ni dia satu aliran dengan sungai yang di sebelah tinggi tu kan. Jadi banyak tanah yang kena bawa lah, banyak pasir yang kena bawa. Jadi pula sungai-sungai di kawasan sini ni kan dia jadi cetek, jadi dia memang sekejap-sekejap melimpah keluar tu air dia. Itu antara aspek yang boleh terima lah di kawasan Kota Belud ni kan, gara-gara bencana alam tu kan. Terus kita punya sungai banyak yang terjejas kan. Punca yang kedua ni ialah, mungkin aku bukan kasih salah kerajaan, tapi aku boleh cakap juga pasal kerajaan lah. Sebab kerajaan ni dorang yang ada kuasa-kuasa besar yang meluluskan perkara-perkara kasih buka kawasan apa semua ni kan. Jadi kepada mungkin agensi kerajaan, manalah tahu ada yang pegawai tinggi yang tengok video aku ni kan, kalau boleh gunakanlah kuasa anda sebaiknya. Kalau ada lagi pemaju yang mau buka kawasan-kawasan kritikal ni kan, ataupun kawasan tarahan hujan ni kan, kalau boleh janganlah kasih dulus lagi, janganlah buka kawasan baru lagi, janganlah buat pembalakan lagi. Sebab kita tahu juga selain daripada pembalakan, selain kita buka kawasan untuk tanaman, kita boleh buat juga kawasan hutan ni boleh menghasilkan duit dengan membuka lagi lebih banyak ekopelancongan kan. Kalau kita buat begitu, lagilah kita punya hutan ni dia akan berterusan, dan lagilah hasil dia akan berterusan. Kalau macam kita buka, kalau kita macam buat pembalakan, mungkin kita akan dapat duit, tapi duit tu sekejap saja. Mungkin boleh bantu ekonomi kita punya negeri ataupun ekonomi di satu tempat tu, tapi sekejap saja. Pokok yang sudah 30-40 tahun kita tebang, lepas tu tidak ada apa-apa lagi di sana, kawasan jadi kosong. Lepas tu kita terpaksa lagi tunggu pokok yang baru kalau kita mau tebang lagi lah. Pembalakan ni lagi banyak keburukan yang kita dapat daripada kebaikan. So kepada kamu yang ada kuasa-kuasa besar ni, kalau boleh kamu kontrol, jangan lagi ada kawasan-kawasan yang kena buka lah. Sebab dia merosakkan kita punya alam, dia merosakkan kita punya sungai. Lepas tu kesan-kesan buruk dia orang-orang biasa yang akan rasa.
kebanyakan kesan buruk ni akan kena pada kita juga, kepada orang biasa dan juga kepada kerajaan lah, bila banyak duit yang mau kena kasih keluarkan untuk selenggara itu ini apa semua. So aku rasa itu je lah aku cakap pasal banjir ni guys. Aku pun nak mau cerita banyak-banyak. Aku punya video sejak 2 minyak ni kan memang kebanyakan ni memang terlampau lama. So aku rasa video ni aku nak mau kasih lama betul. Kepada kamu yang suka dengan video aku ni, jangan lupa untuk tekan like sebagai tanda sokongan kepada aku, untuk bakar lagi aku punya semangat lah untuk buat lagi video-video yang akan datang kan. Jangan lupa untuk tekan like. Kepada kamu yang berminat untuk follow konten-konten aku yang seterusnya, jangan lupa untuk tekan subscribe, sebab banyak lagi benda-benda yang aku akan ulas lah, yang aku rasa bermanfaat dan aku akan share kepada kamu. So selamat Hari Raya Aidiladha kepada kamu semua. Kalau aku tak silap, kita tak boleh ziarah kita punya saudara-saudara kan, sebab pandemik COVID ni. So hati-hati kepada kamu semua, ikut SOP, jaga jarak. Kalau boleh kita buatlah benda ni secara serius supaya kita dapat kasih putus ni rantaian COVID ni kan. Jadi kita pun boleh bebas, hidup bebas macam dulu. So jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye bye.